semayang dan lagu ayam. Zaman dulu, zaman Rasulullah, memang taklilkan dengan unta dan kambing. Jadi kita baca lah, untuk pengetahuan. Kali disebut dalam kitab. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dengan hadis akan datang ini menunjukkan suruh semayang di tempat tidur biri-biri dan tegur semayang di tempat tidur unta. Maka kenyataan lagi akan datang dengan hadisnya lebih dahulu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu sallu bi marabidil ghanam wa la sallu bi a'tani ibil. Diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu, semayang sekalian kamu di dalam tempat tidur biri-biri, dan jangan semayang sekalian kamu dalam tempat tidur unta. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Barra dan Subrah bin Ma'bad al-Juhani dan Abdullah bin Mughaffal dan Ibnu Umar dan Anas. Kata Abu Isa, bermula hadis Abi Hurairah ini ialah hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia hadis oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya pada bab solat, dalam kitab solat. Maksudnya bukan Nabi suruh semayang dalam kandang kambing. Yakni kalau siapa yang terpaksa tidak ada tempat lagi melainkan kandang kambing, maka tidak mengapa semayang di situ. Maknanya semayang ini, semayanglah bila sampai waktu, jangan tak semayang. Sehingga kan kalau kamu duduk dalam kandang kambing pun, di sana boleh lagi melakukan semayang. Bukan suruh perintah, maknanya perintah afdal di sebuah tempat. Kerana semayang yang paling afdal di masjid lah, di surau balasah. Tapi kalau kamu tengah berada di kandang kambing dan jauh daripada surau atau masjid, maka boleh di sana melakukan semayang. Itu maksudnya. Semayang tempat tidur biri-biri dan unta, apa hukumnya? Kata Imam Tirmizi, atas hadis inilah telah beramal di sisi ashab kita, yang dengan dia berkata oleh Imam Ahmad, Imam Hanbali dan Ishaq. Al-Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Dan ada pun mengharus Nabi SAW semayang dalam tempat tidur kambing biri-biri itu, dan tiada hal di tempat tidur unta, maka ialah yang diiktifak, yang disepakatkan atasnya. Ada hikmah ni. Dan bermula tegah semayang tempat tidur unta ialah tegah makruh, bukan haram, makruh sahaja. Maka sebab jadi makruh kerana takut taswis, itu gangguan unta itu barangkali tidur bangkit ia, dan tiada ia diam, unta ni. Maka bangkitnya itu barangkali dilanggarnya orang tengah semayang itu, bersalahan biri-biri, maka tiada ditakuti segala perkara itu. Diri dia kecil. Jadi kalau kita semayang, kambing bangun tak ada hal dah. Tapi kalau unta bangun, campur nak bawa kalau tengah semayang. Itulah hikmah dia. Masalah semayang hampir dengan najis, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, maka barang siapa semayang di atas tempat yang ada padanya kencing atau tahi, bagi unta atau biri-biri atau syirik lembu atau tahi kuda atau tahi keldai dan lain, kepandanglah di ayam, maka wajib atasnya ulang semayang jika ada terkena dengan najis. Kerana ini semuanya najis. Tapi kalau tidak bersentuh, hukumnya sah semayang, padahal makruh. Makruh kerana tempat itu ada najis, walaupun tidak batal kerana tidak bersentuh dengan najis. Tetapi sedianya kita semayang pada tempat yang layak dengan Tuhan yang kita sembah akan dia. Dan barang siapa semayang hampir dengan najis, maka semayangnya memadai. Orang yang dekat dengan najis, sah lah. Jadi kalau kita semayang sentuh dengan anak kecil, tak batal semayang. Walaupun anak yang kecil itu baru beranak. Kerana kita hanya bersentuh dengan budak, kita tak bersentuh dengan najis. Ada orang silap faham, kalau sentuh di budak kecil, batal semayang. Tengok semayang, mari anak orang umur setahun setengah mengangkut, pegang apa benda ni, kaki ayah dia, ataupun gesek di kaki laku beti mak dia, batal semayang. Batal semayang. Tak ada ulama kata batal. Itu silap faham. Tak asuh pada ibarat kita. Yang batal bila tangan itu pegang najis. Anak kita tu pegang najis. Budak-budak kan, tak. Bila dia tengok, dia kira kuih lah. Bukan kira najis, dia kira kuih lah. Dia pun kucak lah tahi dia sendiri. Bila dia kucak, dia ngakak bagi kat kita. Dan orang kita tayak akhir, dia pun lama tak hidup. Habis peluang muka kita. Itu baru batal, bersentuh dengan najis.
Kalau sekadar najis duduk dalam tempat dia tak batal. Melainkan kita didukung dia, dikira menanggung najis, baru batal. Sama masalah kita bersentuh dengan dinding surau, dinding masjid. Atas dinding tu ada tai tikus, nampak? Tak batal. Kerana bukan bersentuh dengan tai tikus, bersentuh dengan dinding yang ada tai tikus di atas ni, tak batal. Melainkan dia cabut segala tiang surau, dia junjung masa sembahyang surau. Tu baru batal. Nampak? Dan aku makruhkan bagi seorang itu sembahyang di dalam tempat tidur unta. Dan jika tiada padanya najis sekalipun, kerana tegah Nabi SAW daripadanya. Kalau ada najis, memang makruh kalau tak sentuh. Kalau sentuh haram dengan sengaja. Kalau tak ada najis, tempat unta makruh. Kerana jadi taswish, jadi kacau hati kita. Kita semayang ni, aqimis salata li zikri, kata Allah. Dirikanlah semayang supaya ingat kepada aku. Dan kalau semayang ingat tu ke, kan bangun, tak panggil ingat semayang, ingat Allah. Nampak? Nanti dia panggil zikrul unta. Ingat itu. Maka jika semayang ia nescaya memadai, kerana tidak kena najis. Kerana bahawa Nabi SAW semayang ia, maka melalui akan dia oleh satu syaitan. Maka dicekoknya leher syaitan itu hingga berasa pada tangan Nabi sejuk hidupnya yang terjana. Maka tiada batal yang demikian itu pada semayang. Iblis satu hari dia mari ganggu Nabi. Dasar kata kita ni pak geng dia dah. Nabi dia kacau. Tengah semayang mari kacau Nabi. Iblis. Dan Nabi ni Allah Ta'ala beri nampak, angkat hijab, boleh nampak Iblis. Nabi nampak Iblis. Bukan Nabi sajalah, hayawan nampak Iblis. Hayawan, kucing, burung, tikus, ular, anjing, keledai, ayam, tawahau, Nabi nampak. Yang tak nampak kita manusia biasa. Para Nabi dia nampak Iblis. Mari nak kacau Nabi, Nabi cekik kau. Cekik lah, kau. Sebab Iblis ni tak ada baik. Kalau jin, dia tengok dulu ada jin baik. Jin dia ada dua. Ada jin kafir, dia ada jin Islam. Dia ada jin Islam biasa, dia ada jin khadari. Dia banyak jenis. Tapi kalau Iblis memang kafir. Sebab tu Nabi tak gurau dah. Ni tak sikit kau hari. Nampak? Bila sikit kau, baliknya keluar lidah. Dari hadis ni, katanya ulama-ulama bahawa seni Iblis jin, Iblis ni memang dia ada lidah. Dia berlidah. Nampak? Dia ada lidah. Jadi lidah tu jatuh atas tangan Nabi. Bila cekik, jelek lidah kena di tangan Nabi, berasa sejuk. Nampak? Sebab berasa dalam semayang. Dalam semayang boleh cekik kau orang. Dibolehkan. Nampak? Kita tak belajar ni. Dalam semayang boleh kejar orang curi beki. Kita tak. Masa dalam tayat awal, apa bahan beki? Allah beki ku bahan lah. Dah 2 rakaat lagi. Nampak? Pasal tiga semua. Ulama-ulama kata orang yang datang mencuri harta ni, dia tengah semayang, maka tidak berdosa, dia batalkan semayang untuk kejar harta ni kembali. Ingat tu. Orang curi dia tidak tahu. Kalau dia tahu orang surah ni belajar dapat ni tak mari. Pasal dia tak ada surah ni, kalau curi kejar. Nampak? Kau imam pun ketiga ni. Dia tak boleh. Dia hidup faham macam orang ramai. Kalau orang curi tengah semayang, dah lewat benda, kena salam dulu, salam mana? Tak. Tak batal menurut pendapat yang muktamad. Mana ambil harta balik. Tapi menurut pendapat yang dhaif, tak batal. Gini. Pendapat yang muktamad, batal semayang kerana berhenti kerja orang curi. Tetapi batalnya itu tidak berdosa. Dia panggil darurah. Ada sebab. Kalau nak akad telefon dosa. Kalau orang nak beli semayang dosa. Tapi dia nak selamatkan harta dan selamatkan nyawa, orang jatuhlah sungai, orang bawa lari kecil, maka dia batalkan semayang dengan sengaja. Kerana nak kejar, tidak berdosa. Dan bila dapat harta, tidaklah diulang balik. Sekalipun habis waktu. Dia kejar ni maknanya kalau dia kejar 10 minit lagi kalau dia memang habis waktu suruh. Tapi kalau dia berhenti, tak dapat harta, dia boleh kejar. Dia boleh kejar. Dia bagi mentakhirkan solat kerana darurat, dibenarkan. Ingat tu. Kau yang dhaif kata kalau tengah orang semayang, ni dhaif ni.
Tak boleh berbuat, tapi boleh tadi. Orang curi, kita kejar tak patah. Ni kau buat tak patah. Kejar tu nak berlari lah. Liling 2 kali pusing batu surat. Dah tu. Maknanya gotong hanya pun hospital tu baru dah. 3 kali semalam lokal, kacang semua ikat, dah patah lagi. Sambung di sana 2 rakaat lagi. Pasal surat tadi, baru tayat awal. Itu pendapat yang baik. Boleh tadi. Mana? Tak ada cakap, maknanya cakap hak patut je lah. Nampak? Hak tidak patut dengan perkara tu tak pernah sabar lah. Jadi patah sebenarnya. Sebab dia berlari tu, bukan berlari 3 lakon turut-turut. Jangan lebih. Tu orang curi mana nak turut? Kejar orang curi jangan lebih 3 lakon turut-turut. Nak kejar mana? Laju dia. Dia tak ada turut-turut dah pakai tu. Baik. Jadi bila Nabi cekik, terjalalah. Dia dah kena atas tangan Nabi pasti benar sejuk. Tak patah Nabi turunkan semayang. Nabi kata tadi datang Iblis nak ganggu aku dalam semayang. Kalau aku tak raih ke semayang ni, aku ikat dah di tiang masjid supaya budak-budak buat main datang kan. Nabi kata lagu tapi raih ke semayang, dah sikit skor saja, semua lagi Nabi pun sambung semayang. Kalau dah raih ke semayang lagi, aku ikat dah dia kata. Ikat duduk main duduk meliki atas kan duduk. Tapi tak berlaku lagu tu. Baru majak fi salati ala tabati haitsuma tawajjahat bi. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan hadis semayang atas kenderaan barang ke mana tempat berhadap ia dengan dia. Ini masalah semayang atas kenderaan. Ketahui kiranya ya saudara itu bermula semayang itu wajib menghadap kiblat. Sama ada semayang itu fardu atau sunat. Memang hak asal diwajib menghadap kiblat. Melainkan bila musafir dengan cukup syarat ini, maka harus semayang sunat di atas kenderaan sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi SAW. Melainkan musafir, kita boleh semayang atas kenderaan. Dengar hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi kata dia, An Jabir qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajati. Diriwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu kata dia, telah mengutuskan aku oleh Rasulullah SAW pada satu hajatlah. Maka pergilah aku menjunjung surah Nabi. Suruh Nabi perintah aku. Fajitu wa yusalli ala rahilatihi. Ala rahilatihi. Nahwal masyriq. Maka datang aku pada menyempurnakan hajatnya Nabi. Tiba-tiba aku lihat dia Nabi sedang semayang atas kenderaan ke pihak timur dengan tiada menghadap kiblat. Bila pula orang wanita pun Nabi panggil, aku di Nabi tengah semayang atas unta. Tapi tak menghadap kiblat. Tengah semayang lah, nampaklah dengan rokok sujudnya. Was-sujud akhfadu minar rukuk. Dan aku lihat sujud lebih rendah tunduk Nabi daripada rokok. Sambil dia duduk semayang. Semayang duduk kan atas kenderaan. Kan diri pula atas randakak. Duri batinya. Tak jadi semayang dah. Jadi persembahan satu angkatan sujud. Duduklah atas motosikal. Zaman Nabi uta kelejar kuda. Zaman kita randakak. Atas kereta semayang boleh. Kata Abu Isa yang Imam Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Anas dan Ibnu Umar dan Abi Sa'id dan Amir bin Rabi'ah. Kata Abu Isa lagi bermula hadis Jabir itu hadis hasan lagi sahih dan sungguh diriwayatkan daripada Jabir daripada kejadian satu wajah dan dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih kedua pada kitab solat. Baik, masalah kiblat semayang atas kenderaan bagaimana dia? Ini bagus ni. Pasal kita ni rata-rata orang naik kenderaan, jarang orang jalan kaki. Zaman dulu wali lain. Nabi tunggu, dah ada tunggu. Kita dah orang dah kita ni. Kena isi minyak. Kalau tunggu 20 riyal tak dapat kita. Ini 25 riyal. Kalau 20 riyal ni, dapat pula setiap mampu kan. Minyak mahal. Kita guna kenderaan, maka sepatutnya kita pandai semayang atas kenderaan. Baik, kiblat semayang atas kenderaan. Kata Imam Tirmizi, amal atas hadis ini itulah yang dipakai di sisi kebanyakan ahli ilmi. Jadi kami ketahui antara mereka itu ulama ada berselisih. Dia ada melihat mereka itu akan salah dan mudarat bahawa semayang seorang itu atas kenderaan akan semayang sunat. Semayang sunat less sensor. Ingat tu, nombor 1 semayang sunat less sensor. Kita nak pergi musafir boleh. Barang semana berhadap muka kepada kiblat atau lain.
Umpamanya kalau kita nak ngadap kiblat dah, kita nak pergi Kota Baru ngadap kiblat dah. Kalau kita nak pergi ke Kemamang belakang kiblat tak ada masalah. Akad takbir dah. Kalau rasa tak mudarat lepas hendak, akad takbir Allahu Akbar. Kalau lepas hendak mana tayar dah putus, lepas masuk rakaat jangan lepas. Kalau takbir akad tangan tu sunat je. Takbir Rasul Ihram tu wajib. Jadi belakang sendiri ngadap Kemamang dah. Ni tengok 8.5 jam. Dalam perjalanan kita ke Kemamang, kekuatan tu Kuala Lumpur, kiblat belakang kita. Takbir Allahu Akbar. Nanti aku niat sembahyang sunat duha umpamanya. Tak, sunat duha. Bukan sendiri. Baca dah Fatihah, kan tak baca pula. Fatihah tak ada. Bukan sendiri. Baca Fatihah. Sampai kat rokok, tunduk sikit. Jangan rokok sungguh macam atas sungai. Kalau rokok masuk ke rokok minyak, berbodoh masuk rokok. Tunduk sikit lah, mata tengok depan. Tunduk sikit. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Orang sebelah tu potong tengok buat ambil pula ni. Dia buka tikak tengok apa tengok. Pada kalau sujud rendah sikit daripada rokok. Jangan banyak memberi mudarat pula. Mutusikan itu tak. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um dan menunjukkan sunat Rasulullah SAW bahawasanya bagi orang musafir itu bila semayang sunat ia hal keadaan ia berkenderaan, bahawa semayang ia dengan kenderaan barang ke mana di hadapannya. Jadi barang ke mana maksudnya di mana saja hala kenderaan kita, di sanalah kiblat kita dalam semayang sunat. Itu mudah. Bagi semualah sunat. Siapa tayak ni baca tahiyat. Pada siapa tayak ni baca tahiyat. Siapa tayak apa? Tayak apa? Tak ada masalah. Yang masalah kiam kita tinggal kita semayang duduk. Rokok dan sujud hanya dengan isyarat. Kalau lain rukun kauli baca dengan mulut sahaja. Siapa bila takilat makan berhenti tengok. Tayak awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Pada lepas pula Assalamualaikum pergi mana ni. Lama tak tengok. Kita nak buat mana? Barakallah bunyi. Jadi gitulah semayang. Orang tengok semayang cakap apa? Mana aku tahu mu semayang. Masalah semayang belakang kiblat atau apa kenderaan. Rahimahullah ta'ala kata Imam Syafi'i dalam apabila ada seorang lelaki musafir akan sebagai musafir harus lagi kenderaan dia. Semayang dia akan beberapa semayang sunat di atas kenderaan itu. Barang ke mana berhadap dengan kenderaan tak kira. Negeri mana dia nak pergi tak kira. Kenderaan ini apa dia nak naik? Dia nak naik motosikal, dia nak naik basikal, naik apa benda lagi, naik kereta, naik bank, naik lori merah. Kau anda lah semayang sunat. Dan semayang ia akan sunat itu atas barang kenderaan yang kuasa dia menunggang. Hak dia boleh mampu naik. Lebar di peta dia pakai peta lubang. Kau pandang? Tengok bawa ambulans kedai ke atau unta atau lain. Nama dulu binatang zaman kita ni kenderaan berenjin. Masalah rokok dan sujud semayang kenderaan itu bagaimana rupa? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan bila rokok atau sujud semayang atas kenderaan, isyaratlah akan sebagai isyarat yang sempurna dan jadikan sujud lebih rendah daripada rokok. Kalau kita ni jadi penumpang lah kita sujud rendah daripada dashboard. Kalau kita driver janganlah rendah daripada tu. Sujud tak nampak depan lah gua beri pula. Dan tiada hal baginya semayang kepada lain daripada kiblat hal keadaannya musafir. Kalau tak musafir tak boleh lah. Kerana kita tak ajak ke mana-mana nak dekat. Kita boleh pergi surau masjid. Kita nak musafir. Musafir ni orang berajak nak jalan jauh. Dan tiada pada bermukim bila dia ada ketiadaan takut akan semayang yang wajib atasnya dengan hal semayang fardu di dalam waktunya, atau semayang qadha atau nazar atau semayang jenazah. Semayang jenazah tak boleh atas kenderaan. Semayang qadha hak waktu tak boleh. Semayang nazar hak wajib tak boleh atas kenderaan. Boleh kenderaan tapi kena rokok sujud menghadap kiblat. Melainkan ketakutan. Barulah dibolehkan semayang fardu tadi meninggalkan kiblat. Ketakutan boleh. Kalau dia berhenti nak semayang menghadap kiblat, takak dia musuh. Tak. Kena zalim umpamanya. Ataupun rimas jauh. Rimas jauh ni wajib semayang. Tak. Tengok rimas jauh tu takbir dalam belagi. Tak. Wajib. Kalau tak ada air semayang, kena qadha balik. Dia bagi semayang hormat waktu dalam belagi. Kalau ada air semayang dah payah pulang. Dalam kerja di rimas tu susah dah semayang. Syarat buat dengan syarat lapilah rukun.
Tak. Lima kerja tidak main, lima tak kerja tak bayar. Lalu lima kerja, masuk isteri dulu apa-apa. Tak. Lima tak kerja pun tengok orang patah pergi derang ada lima sekor. Tak. Ada sekor lima tak bayar ambil. Kerja di takut tak berhenti, habis harta kita ambil dia apa. Tak. Takut tak habis harta boleh. Maka begitu dah sampai darurat semayang fardu boleh meninggalkan kiblat. Nampak? Kalau bukti dekat dah ni. Bahkan terapi tu jauh. Sama 350. Salah langgar pergi merah. Tak apa dah. Dia bagi darurat juga. Baru maja fi salati ila rahilah wa mu'allam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif kata pengarang, dan ada pun puak yang keenam dibangkit di padang mahsyar nanti. Dibangkitkan akan mereka itu daripada kubur mereka itu terpotong halkum mereka itu daripada tengkok. Tengkok ni mata kena sembelah. Na'udzubillah kita berlindung dengan Allah. Kena sembelah tengkok. Maka menyerulah yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Malaikat pun panggil. Mereka tapi bermula mereka itulah yang naik saksi oleh mereka itu zur dan dusta. Jadi saksi pelawak, saksi bohong. Mati mereka itu pada hal tiada taubat mereka itu. Dusta ke orang. Jadi saksi dusta. Mati tak taubat, mati taubat. Tuan terima taubat tak punya lagu ni. Jadi saksi dusta. Fitnah ke orang. Kenapa usul ke lembek kawan dengan 18 apa? Pala lebih pada ubah gila ni. Ubah gila 3 topok ni. Nampak? Jangan nyanyi ke dia. Seorang-seorang tu ambil nombor. Tak? 5 dah TO. Tak? Kenal kau kan? 5 dah. Faham tak? Tak? Orang-orang penyakit dah tahu punca. Orang-orang kemalangan. Tak? Seorang tu yang belok otak. Otak kena dah dia nak tutup mudah. Tak? Seorang bahan di stroke. Seorang tu benda dipanggil diabetes. Kencing manis. Kalau taubat, alhamdulillah. Tak taubat, dunia dah. Ramai lagi duduk-duduk. Maka inilah balasan mereka itu. Dan tempat jadi mereka itu, ini tempat balik kepada neraka na'udzubillah. Firman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur. Segala mereka yang jadi naik saksi dengan dusta, ini yang Tuhan puji. Yang beriman tidak akan naik saksi dengan dusta. Yang naik saksi dusta semuanya kena laknat. Dan puak yang ketujuh itu, maka bangkit akan mereka itu daripada kubur mereka itu. Tiada bagi mereka itu segala lidah. Lidah terpotong, mengalir darah daripada mulut mereka itu. Dan nanah, maka menyerulah oleh yang menyeru. Maka kata malaikat, bermula mereka itulah yang menegak oleh mereka itu syahadat yang sebenar. Mati mereka itu, yakni perkara yang benar disembunyikan, yang bohong, yang dusta dibiarkan atau disebarkan. Dia tahu perkara benar dan kebenaran dia itu boleh menyelamatkan seseorang, tetapi dia tak mahu bercakap benar. Pun berdosa juga. Lepas tu orang yang boleh menolong orang, dia mampu menolong seseorang yang kena zalim, tiba-tiba dia tak tolong, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Bukan senang. Kalau kita ni ada orang kena zalim, kita tak boleh cara. Kita mampu. Kalau kita tak mampu, dah apa? Kita mampu memberi pertolongan, tapi tak boleh beri pertolongan. Tak. Sehingga kan maknanya kalau orang lupa, kalau kita dah akad dosa. Tak. Orang lupa. Kita kalau lupa tengok tu. 2 orang lupa. Seorang ayah haji. Langgar dengan motosikal skuter. Skuter ni anak dara naik. Mek rumpik. Pakai skut. Langgar ayah haji. Ayah haji pada somak lawakan. Kaki cokel 2 tak kata. Nampak? Anak dara lepas sikit je. Lempu akak anak dara. Ada orang akak ayah haji. Mampu muat dalam rakam ni. Tengok kita tadi. Nak pilih pula nak beri pertolongan. Dan padahal tiada taubat mereka itu, maka inilah balasan mereka itu dan tempat jadi mereka itu kepada neraka. Kita ni keliling gelaran kita penuh dengan kezaliman sebenarnya.
Dan di seluruh dunia Islam, umat Islam sedang dizalimi. Nah, kita kena bantu. Kita wajib bantu. Di Palestin, di Chechnya, di Iraq, di Afghanistan, umat Islam dibunuh. Kita tak boleh nak hantar duit. Tak ada duit, kita doa ke dia. Tak apa salah doa pagi-pagi nak tidur, tengah malam main tahajud, doa, ya Allah, Kau berilah kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam di Palestin dan seumpamanya. Apa salah doa? Tak punya seketai tu. Itu pertolongan kita tak jauh. Tak. Sebab Islam itu bersaudara. Ini doa tukang kau mangwe. Bergerak tu imam. Ya Tuhan kami, berkatkanlah atlet-atlet kami pada malam ini. Atlet kami akan melakukan terjun papak anjal dengan memakai seluar copek sahaja. Wahai Tuhan kami. Itu kata bahawa 1.2 million jarak tu imam. Seperti firman Allah Ta'ala, wala taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan kamu sembunyikan syahadat. Kebenaran jangan sembunyi. Dan barang siapa menyembunyikan ia akan dia, maka bahasanya berdosa hatinya. Maksudnya orang itulah orang yang telah berdosa dengan Allah Ta'ala. Menyembunyikan kebenaran, walaupun orang itu bukanlah orang alim, dikira mampu untuk menzahirkan kebenaran. Orang alim dilaknat menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dan orang alim dia tahu ayat-ayat Allah. Jika dibacakan ayat-ayat ini, manusia akan takut kepada Allah. Tetapi tidak dibacakan dengan niat supaya nak menjaga periuk nasibnya. Ini yang dikatakan menyembunyikan ayat-ayat Allah. Nampak? Tapi kalau untuk guru mari nak mengajar bab wudu, dia tak baca ayat bab wudu, tak baca ayat lain. Tu tak boleh kita nak kata dia sembunyi ayat. Jangan upah duit kan. Kalau tak ada upah dia lain. Dia takut kena bunuh kenapa tu lain ni. Kalau nak roi kepada gaji. Dr. Imam suruh baca upah pun baca juga. Nampak? Baca juga lah. Sayang ke 1,200 bulan, baca juga lah. Nampak petubah makanlah buah-buahan tempatan. Itu aku ni. Kalau dah baca hangus 1,200, jual silat ni siang kepung. Nak raya tu jadi rendah martabat kita. Kita seorang imam lah, hafiz Quran pun semua. Janganlah baca benda-benda yang tidak Tuhan reda. Kalau tersebut kita kena nekat. Nampak? Dalam perjuangan Islam itu jangan main. Nampak? Tak benda kita tak tahu benda kita habis buat tau. Tak ada tawaran ni. Kalau tengok-tengok mulai-mulai ada baca tafsir, dah baca tafsir dah ni, baca tenda. Dulu tu guru tafsir, ni tu guru tenda. Dan ada pun puak yang ke-8, maka dibangkitkan mereka itu daripada kubur mereka itu, tersongsang kepada mereka itu, dan kaki mereka itu di atas kepala. Allahu Rabbi. Songsang, tinggi songsang lah. Heret songsang. Berlipat-lipatlah keadaan bodoh rupa. Mengalir daripada parak kemaluan mereka itu beberapa sungai, daripada Nanok dan Danau. Keluar Danau dan Nanok macam sungai. Bau berbicara. Dan Nanok. Maka menyerulah yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Bermula mereka itulah yang berzina. Mereka itu mati, mereka itu pada hal tiada taubat mereka itu. Maka inilah balasan mereka itu dan tempat kejadian mereka itu kepada neraka. Bajulah kalau siapa yang telah melakukan dosa zina bertaubat. Ya ayuhan nas tubu ila rabbikum taubatan nasuha. Wahai manusia, kata Rasulullah, taubatlah kamu kepada Tuhan kamu, taubatan nasuha, taubat yang sahih, taubat yang benar. At-taibu anil zambi, kata Nabi, orang yang taubat daripada dosa, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Banyak dosa dulu, sekarang taubat. Taubat tak macam agama Kristian, dia kena bayar kepada gereja. Islam free, tak bayar pakai piok. Taubat tak payah pakai jubah, duduk sempok boleh, tengok atas motosikal boleh. Belah nak beli ikan boleh taubat, mudah sahaja. Tapi yang mati tidak taubat, keluar daripada kemaluan, nanok seperti sungai, keadaan tubuh berlipat-lipat. Orang yang melakukan zina ni, ketika zina tu dia tak beriman masa tu, dia beriman. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, la yazni zani
hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman, tidak berzinalah seorang penzina ketika dia sedang berzina itu padahal sedang beriman. Mana masa itu tak beriman. Nampak? Keluar iman itu. Kerana bila berlaku perzinaan, bergoncang aras. Aras bergoncang. Hebat ni dosa zina. Dan Iblis takut. Iblis tak berani zina. Iblis hanya suruh. Iblis tak berani zina. Iblis takut zina. Tak. Bergoncang aras ni makhluk yang paling besar. Lebih besar daripada langit dan bumi, bergoncang. Padahal orang malaikat sedang pegang aras sekarang. Bergoncang. Hebat pelakuan zina. Di dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala meriwayatkan satu cerita. Seorang soleh ni cerita, anak dia mati kecil dalam umur 4-5 tahun. Pandai cakap. Dan pada malam dia simpan anak dia di kubur, dia bermimpi. Dia tengok anak dia di alam barzakh dalam keadaan rambut telah berubah. Berubah rambut anak dia. Dia tanya, "Buana mau mati siang tadi?" Padahal belum lagi berubah rambut. Kenapa rambutmu berubah sampai putih? Kata anak dia, "Di sebelah aku ialah kubur seorang penzina yang kerja dia berzina dengan mana-mana perempuan yang dia suka. Maka oleh kerana marah dia neraka kepada mayat tersebut, maka aku ketakutan. Bila takutnya aku dengan kemurkaan Allah dan marah api neraka, aku jadi berubah." Anak dia kenapa takut? Padahal dia dah zina budak tu. Takut dia dengan kemarahan Rasulullah dia. Nampak? Itu hebat zina. Zina ni, kalau zaman dulu kita dengar lah setahun 2 kali. Sekarang sejam 2 kali. Zina. Dia merata-rata tempat. Kalau nak baca Ustaz, harian metro. Nampak? Pagi petang zina. Cikgu dengan cikgu, cikgu dengan anak murid, anak murid dengan anak murid, guru besar dengan anak murid, macam-macam ada. Surat khabar harian metro minggu lepas aku hantar, umur 24 tahun. Nampak? Dihadapkan ke mahkamah. Rogo adik ipar umur 14 tahun. Umur 24, rogo adik ipar. Dah gambar banyak. CD ada, VCD ada. Pada pakai rawal iblis tadi. Joget ada. Tamu tengoklah TV, tengok pergi patah. Tak awak mari. Kaliber ada. Kaliber ni yang jenis makan orang. Itu kaliber. Betul tak? Kaliber ni mana hidupan rimba. Itu kaliber, mana hidupan rimba. TV3. Maknanya orang makan orang. Itu dia makan seorang makan. Tak? 24 tahun. Dia logo 14 tahun. Nampak? Di Shah Alam 22 tahun umur, melacurkan teman wanita umur 19 tahun. Ambil upah 24 tahun, 22 tahun sudah jadi bapa ayah. Cari makan. Tak? Ini hebat. Dalam harian metro, satu minggu saja, Kota Baru dah layang 59 tahun. Nampak? Cabul budak cacat 11 tahun budak perempuan. Cacat budak-budak tu. Tak, dia ke laut 59. Hati-hati sikit ke laut. Bukan sini lah. 59 tahun. Nampak? Budak 11 tahun, cacat budak. Di Johor Bahru, pegawai takbir bayar kepada bomba 2,800 untuk dicabut. Dia baca dalam harian, dalam surat khabar harian, ada seorang tu bomba boleh berobat. Yang terkenal lah, hebat tu bomba ni. Gambar dia keluar tiap-tiap hari dalam surat khabar. Nak buat appointment RM50. RM50 tu dah dijumpa untuk masuk nama saja. Nak jumpa RM2,800. RM2,800 jumpalah dalam sebuah hotel. Berobat ni, tu bomba ni digagal habis di tubuh supaya lari bersih-bersih. Ini pegawai takbir. Bukan hak sakit otak. Pegawai takbir kena tipu. Nampak? Orang cerdik dah, bodoh lagi. Lepas tu habis semua, keluar dah satu patung, dia kata. 2 patung duduk dalam tubuh.
Habis dah yang gagal habis. Licin. Kena buang baju habis. Mandi bunga. Untuk bomoh jadi bunga. Lepas tu dah baik. Bila dah baik, telefon pula. Orang kata nak jumpa sekali lagi, nak buat sekali lagi boleh. 3,200. 3,200 bayar pula. Kangat punya kawan tadi. Bayar pula sejam setengah pula. Nampak negara itu bomoh. Lepas tu buat dah kurang boleh. Nutup bomoh tak ada. Bodoh semua. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman kau pula. Firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu hampir kepada berbuat zina. Bahawa ada dia sejahat-jahat. Ini sejahat-jahat jalan. Sejahat-jahat perbuatan. Wasa'a sabila, sambungan ayat. Dan jalan yang jahat. Ini yang Nabi tak mengaku umat. Nampak? An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah aku. Nikah lah. Barang siapa yang nak menggauli seorang perempuan tanpa nikah, maka bukanlah umat aku. Maknanya orang tu zina lah. Nabi tak mengaku umat. Orang yang zina, Nabi tidak mengaku umat. Jadi cari Nabi tu ni nak dapat syafaat pada awal tu. Sekarang persekitaran yang ada di sekeliling kita adalah memudahkan bagi perlakuan zina. Cukup mudah. Budak-budak sekolah belajar sama-sama saya sekolah. Budak-budak perempuan dia boleh beli kondom. Nampak? Di farmasi. Budak perempuan masuk di farmasi. Budak sekolah, orang farmasi tengok, tak payah cakap banyak. Dia buku dah dalam kertas. Nampak? Doktor tanya. Nampak? Doktor tanya. Bui dah. Ini jualan yang sangat lari. Budak sekolah. Bukan hak dia pasang sekolah. Dia pasang sekolah tak payah pakai kondom lah. Ini hebat akhir zaman. Ada pun puak yang ke-9, maka dibangkitkan akan mereka itu daripada kubur mereka itu hitam muka dan biru matanya. Baru sebut biru sekali. Hijau semua. Dah adil lah. Ini adil. Dulu kita dengar yang pertama, bahawasanya roh orang beriman duduk dalam semolok burung yang hijau terbang di dalam syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Roh orang beriman duduk dalam semolok burung warna hijau. Kemudian arwahus syuhada fi qubbatil khudri fil jannah. Kita dengar lagi hadis, roh orang yang mati syahid dalam kubah warna hijau di dalam syurga yang tinggi. Ni roh orang yang mati syahid. Lagi apa lagi? Kita dengar bahawasanya Nabi Khidir alaihi salam dia memakai pakaian berwarna hijau. Dan apa saja yang dipijak oleh Nabi Khidir, dia akan subur menjadi hijau. Dia pusing. Hari malam ni kita dengar sekali. Jadi ada kat guru dia ada lawan, iaitu muka jadi biru huduh. Biru mata biru, bukan biru comel macam mata biru mata orang putih, mata orang Mesir. Biru mata ni kerana seksa dalam kubur. Rupanya biru-biru ni alamat kena seksa. Kalau reti-retilah. Kalau tak reti, baik pun tali tekot naiknya. Bermula perut mereka itu penuh daripada api neraka. Perut itu hampuh api neraka. Maka menyerulah oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan yang nama Rahman. Bermula mereka itulah yang makan oleh mereka itu akan harta anak yatim, padahal dengan zalim mati mereka itu, padahal tiada taubat mereka itu. Maka inilah balasan mereka itu dan tempat kejadian mereka itu kepada neraka. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawa mereka itu yang makan oleh mereka itu akan harta anak yatim, padahal zalim hanya sungguhnya makan oleh mereka itu, dalam perut mereka itu akan api neraka. Anak yatim dia bukan daripada asnaf zakat. Ramai orang yang silap, dia beri zakat kepada anak yatim, tak boleh. Kalau tak asal miskin boleh. Miskin, fakir boleh. Dia tak masuk dapat asnaf zakat. Kerana anak yatim ni dia ada kaya, dia ada miskin. Kalau kerana miskin, bukan kerana yatim, kerana miskin. Bukan semata-mata yatim, dia ada yatim kaya.
Tak, dia ada yatim kaya. Rais yatim kaya. Baik. Dan ada pun puak yang ke-10, maka dibangkit akan mereka itu daripada kubur mereka itu dengan penyakit juzam, tak ada kaki, tak ada tangan, dan balau ni balau lah, tubuh balau. Maka menyerulah oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Bermula mereka itulah yang derhaka, mereka itu akan 2 ibu bapa. Mati mereka itu pada hari ada taubat mereka itu. Dah. Lawan ibu bapa dia mati jarum ke muak ayam. Jadi lalu ni bangun tak ada kaki, tak ada tangan, walaupun semayang tak tinggal. Maka inilah balasan mereka itu, dan tempat kejadian mereka itu pada neraka. Lawan muak ayam ni pada neraka. Lagi pada kala-kala nasihat dah. Kalau muak ayam dia sumber minyak, kok tak ada mesti kena lawan dari itu tu. Seperti firman Allah Ta'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wal bil walidaini ihsana. Artinya sembah oleh kamu akan Allah, dan jangan kamu syarikat, maknanya menyengutu dengan Allah SWT. Dan berbuat baik oleh kamu dengan 2 ibu bapa kamu, akan sebagai buat baik. Ini buat baik dah yang sungguh-sungguh. Hingga akhir ayat. Dan ada pun puak yang ke-11, maka dibangkitkan mereka itu pada kubur mereka itu buta hati, dan segala gigi mereka itu seperti tanduk lembu. Allah Ta'ala jadikan gigi besar tanduk lembu. Tanduk lembu ni besar lengan, panjang serta tanduk lembu. Tak, gigi macam tanduk lembu, kita bayang. Tak. Dan bibir mulut mereka itu terhalau di atas dada. Bibir jatuh atas dada. Nampak? Bodoh lah rupa. Kalau tengok tengah malam biasa, bibir duduk atas dada, gigi macam tanduk lembu. Dan segala lidah mereka itu terhalau di atas perut mereka. Lidah duduk atas perut, dan perut mereka itu terhalau atas peha mereka itu. Perut jatuh peha. Keluar daripada perut mereka itu tahi dan kencing. Tubik sama. Perut tu keluar najis. Maka menyerulah oleh yang menyeru daripada pihak Tuhan yang bernama Rahman. Mereka itulah yang minum arak. Mereka itu mati, mereka itu pada hal tiada taubat mereka itu. Ini orang yang menggunakan alat-alat untuk menghilangkan akal, sama dia arak ataupun dadah, najis dadah. Maka inilah balasan mereka itu dan tempat kejadian mereka itu kepada neraka. Seperti firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah, sungguhnya yang minum arak dan berjudi, dan yang menyembah berhala dan mengambil fal, iaitu percaya pada ramalan yang jahat, itu sejahat-jahat perbuatan daripada amal syaitan. Allah Ta'ala sebut yang mula-mula sekali al-khamr, iaitu arak. Apa arak? Kullu muskirin, semua benda yang menghilangkan akal dengan sengaja. Kalau tak sengaja bukan arak. Umpamanya kita ni raya-raya tak minum air limau, jadi makan tapek, tak teringat, jadi mabuk. Itu tak dosa. Kali 5 air limau bukan untuk hilangkan, dibuat. Tak, tapek bukan untuk hilangkan. Istana lagi sapu dua tu. Ia yang memang direka dan diminum supaya hilangkan. Ini maka namanya muskirun. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah. Tiap-tiap benda yang memabukkan, maka benda itulah arak. Wa kullu khamrin haram, maka tiap-tiap arak adalah dikira haram. Maka sama ada jenis arak air buat daripada anggur atau nabis. Nabis ni yang lain daripada perah anggur. Anggur ni wine, champagne. Tak, yang lain macam brandy, toddy, syamsu. Nampak? Apa lagi? Beer, whisky. Tak, tau. Itu semua tu nabis, juga termasuk khamar. Walaupun tidak dibuat daripada anggur. Kerana tujuan buat untuk memabukkan peminum. Begitu juga pengambilan dadah, maksud dadah, masuk juga dengan arak. Wal maisir, dan judi. Judi sama ada judi halal, hak belasai, atau judi haram, hak gambar dan arak. Haram. Semua ni haram. Dan berhala haram lagi. Sama ada berhala tu berhala kerah, macam orang lanjut, atau berhala gerak ayat pin.
wal azlam, tenung nasib. Termasuk tenung nasib, percaya dengan ramalan bintang dalam surat khabar. Jurusan Melayu, berita harian, bintang apa? Bintang Aquarius lah, bintang Leo. Ini semua ni ambil daripada nama-nama orang Tuhan Greek, Tuhan orang Greek yang kafir. Tak, kita duduk beramai percaya. Pagi ini anda menghadapi sikit masalah, tetapi menjelang petang masalah itu akan selesai. Bawa setengah itu saja. Nampak? Apa benda tu? Min amali syaitan. Maksud juga fal yang jahat. Fal yang jahat ni tenung jahat ataupun sengka jahat. Lagi jalan dah, lewat pula lintas ke depan. Gosah mula kata dia jadi di jalan. Kalau pergi belanggar, tadi bawa lewat lintas, dia kata lewat swing. Lewat tak swing, mu tu swing. Pasal mu tu, amalan mu kecil. Apa benda-benda dengan lewat? Lewat ni ciptaan Allah. Dia nak lintas mana dia? Dia nak pergi Sabatu mana-mana ada pergi. Apa dia nak lintas ke depan? Besar sangat mu. Jadi 4 perkara yang berkaitan adalah jahat. Orang yang mempertahankan 4 perkara ni adalah anak-anak beranak syaitan. Kerana Tuhan kata rijisun najis min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Judi dan arak adalah 2 perkara, 2 dosa yang sangat memberi keuntungan kepada umat manusia. Orang yang menjalankan kasino memang untung besar dia. So untuk kasino genting berhad 6.3 bilion untung. Tak? Jenis tau sebut untung, Carlsberg untung. Tak? Tiger pun untung juga. Untung. Tapi dia dapat tax, dapat cukai untung. Makan daripada hasil Allah. Min amal syaitan, amalan syaitan. Orang yang beramal ni adalah orang yang beramal dengan amalan syaitan. Nah, orang yang membiarkan benda ni bercabang, orang ni adalah anak beranak syaitan. Orang yang memberi sokongan kepada mereka-mereka ini adalah penyokong-penyokong syaitan. Itu saja. Kerana Tuhan kata, bukan kita kata, min amal syaitan. Tak. Orang yang tak ucara anda muat, anak beranak syaitan juga. Pasal syaitan tidak cara dia bukan. Tak. Kalau berimak cara-cara ni. Tak. Untung khairu ummatin ukhriyat linnas. Nabi kata kamu umat terbaik yang dikeluarkan di tengah manusia. Kok mana baik ni? Muka comel dah tak muru Nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamulah suruh orang buat ma'ruf, kamu larang kemungkaran. Wa tu'minu billah. Kemudian kamu beriman dengan Allah. Itu baru baik. Tak. Dadah. Hebatlah ini dadah. Dadah. Cara menghayalkan untuk lapisan rakyat. Korporat bina Allah. Tak. Di hotel-hotel besar dia ada 4 bina Allah. Terbaru di Pak Raya baru ni dah. Perarakan motor besar, delegasi motor besar ramai-ramai tu. Bina Allah. Di Pak Raya. Tunggu langkah ambil lagi bina Allah. Buat naik beton-beton. Buat naik atas. Yang sih. Nampak? Merdeka. Itu baru merdeka sungguh. Fardu ain. Allah berarti dadah dari nak cakap dah, Allah dari nak cakap dah, dadah bercampur dengan begitu banyak. Kita bukan saja juara dadah, juara anak haram orang Melayu, tapi juga juara dadah. Mei 2005 je orang Melayu 6714. Tulis nombor tu, tulis kitab 3 riyal. 6714. Orang Cina 1682. 6,714 orang Melayu. Nampak? Ini yang dikeluarkan oleh polis di Raja Malaysia dalam laman web dia. Nampak? 6,714 orang. Nampak? Untuk bulan Mei 2005. Penagih dadah Melayu. Juara. Juara. Melayu mudah luput. Cina 1,682. Nampak? Juara negeri pula Pulau Pinang. Tempat dia corak Terengganu. Lama dah kan tempat dia corak. Penagih baru. Nampak? Pulau Pinang 1,858 orang. Bulan Mei 2005. Nampak? Terengganu 114 orang. Nampak? Itu bulan Mei. Bulan April dah capur ni. Nampak? Lepas-lepas dah 2,000 orang. Dah orang tak ada mana dah. Tak. Itu hebat. Jadi pening gitu.
Mula-mula dia start dia gang dulu. Tak? Gang, minyak spiri, minyak sinar, rambat lidah. Ezor motosikal itu. Pokok ni. Kita lembu ni, nak suruh lembu berok. Dalam beli barang nak pergi lembu berok. Bila lembu berok, jatuh hak pertama tu. Nampak dia panggil first drop. Jatuh hak pertama, tu power tu. Basak, itu 5 orang sini. Itu, kampung. Itu, pasal dia ada cat. Yang baik tak, dia ada cat. Dia suruh orang Melayu. Akhirnya kumul tak lembu. Habis. Tanah sepi-sepi. Dia orang asing. Orang Melayu boleh tak lembu. Boleh tak lembu. Puan-puan pula habis pakai ketuk belakang. Dia buh kejar-kejar abang kapi. Dia buh ketuk. Dia tak faham pasang si dia. Dulu pasang si ni ada main dalam kupang kapal laut. Ada ketuk. Dan dia untuk orang beriman. Ada besi pula. Nampak? Anak-anak babi ni tu. Ada besi lagi. Ada ketuk besi pula ni. Hidup. Sini ada besi kot. Dok Melayu. Habis jadi. Bukan gila babi tu, babi gila. Ini orang Melayu. Kita sedih. Lagu-lagu tu. Baik. Dan puak yang ke-12, maka dibangkitkan mereka itu daripada kubur mereka itu, bermula muka mereka itu seumpama bulan penuh. Sekali lagi sebut bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, nak khabar ada buku surah, 5 surah amalan harian serta fadilah ni. Harga RM5. Ustaz Rashidi cari belanja, nak buat buku terbaru. Jadi nak pakai belanja, kena jual buku ni harga RM5. Siapa yang nak beli, lagu pula RM5 ke sedikit. Jadi surah-surah pilihan, cara nak beramal dan fadilah. Orang nak beli, berganti kan. Saya pergi ke Padih. Mana Padih? Malaysia Padih. Agak dia bangun sikit. Tak benar lagi ada orang bangun sikit. Al-Fatih Muhammad Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh budak-budak duduk dia.